Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk minggu ini. Okey, kelas kita yang kedua untuk minggu ini. Seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan membincangkan jawapan latihan yang saya telah minta awak buat ya dalam kelas kita yang pertama. Kita akan membincangkan buku pangka muka surat 62, 63 dan 64. Dan pada minggu ini sebenarnya kita sudah pun memasuki bab ke-6 iaitu Kesultanan Johor Riau. Baik, kita mulakan perbincangan kita soalan di muka surat 62. Okey. Saya ambil daripada buku teks ya, keratan daripada buku teks jawapan ini untuk awak jadikan rujukan. Okey, baik, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama bertanya, siapakah tokoh pengasas? Okey, siapakah tokoh pengasas Kesultanan Johor Riau? Jadi setiap kerajaan itu mesti ada pengasasnya. Okey, baik, kita lihat kepada keratan buku teks ya yang saya letakkan di sini di sebelah kanan. Baik, pengasas kerajaan Kesultanan Johor Riau. Baik, kita tengok yang pertama, pengasasan kerajaan. Okey, ayat yang pertama, titik pertama dia kata Kesultanan Johor Riau telah diasaskan oleh siapa? Diasaskan oleh Raja Ali. Okey, diasaskan oleh Raja Ali. Baik, saya gunakan warna merah ya supaya boleh terlihat. Diasaskan oleh Raja Ali. Okey, jadi saya bulatkan di sini Raja Ali. Inilah dia pengasas Kesultanan Johor Riau. Jadi Raja Ali ni siapa? Raja Ali ini ialah putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Okey, jadi Tun Fatimah ini adalah seorang wanita yang terkenal dalam sejarah Melayu. Okey, baik. Tengok soalan yang kedua. Gelaran tokoh, apakah gelaran yang diberikan? Okey, apakah gelaran dia? Baginda menggunakan gelaran, kita gelaran dia Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey, Sultan Alauddin Riayat Shah 1. Ini gelaran dia. Okey, baik. Semua jawapan boleh dapat daripada buku teks. Okey, tengok soalan yang ketiga. Pusat pentadbiran awal. Di manakah pusat pentadbiran awal Kesultanan Johor Riau? Baik, kita tengok yang kedua. Okey, tengok yang kedua di sini daripada buku teks. Pusat pentadbiran awal ialah Kota Kara Pekan Tua. Inilah jawapan dia. Okey, Kota Kara Pekan Tua. Okey, yang soalan keempat, pusat pemerintahan Kota Kara. Berhampiran dengan apa? Ada tempat kosong kat situ. Jadi jawapan dia kita tengok Sultan Alauddin Riayat Shah kat sini dia tulis titik yang pertama ni Sultan Alauddin Riayat Shah 1 membina pusat pemerintahan di Kota Kara Pekan Tua pada tahun 1528. Okey, titik yang kedua, okey, jawapan dia dekat titik 2. Kedudukan Kota Kara yang terletak berhampiran sungai yang lebar. Okey, terletak berhampiran sungai yang lebar. Itu ayat dia. Jadi pusat pemerintahan Kota Kara ini berhampiran dengan mana? Berhampiran sungai yang lebar. Itu jawapan dia. Baik, apakah kelebihan membuka kota berhampiran sungai yang lebar? Okey, tengok soalan B pula. Soalan 4B. Kawasan sungai memudahkan. Okey, apa yang dimudahkan? Kita tengok kat sini pula. Memudahkan kapal untuk keluar masuk. Ini jawapan dia. Memudahkan kapal untuk keluar masuk. Okey? Jadi kawasan sungai untuk memudahkan kapal untuk keluar masuk. Baik, kita tengok soalan C pula. 4C. Kawasan yang menjadi benteng menghadapi cabaran luar. Okey. Jadi kawasan yang apa? Okey, tengok titik yang ketiga daripada keratan buku teks.
kawasan yang berbukit bukau. Okey. Kawasan yang berbukit bukau di sekitar Kota Kara. Okey. Kawasan yang berbukit bukau di sekitar Kota Kara menjadi benteng pertahanan daripada ancaman luar. Okey. Itulah jawapan dia jika jawapan awak betul. Apa nak buat? Macam biasa, katakan tokoh pengasas, katakan jawapan awak betul. Awak bracket macam ni. Kemudian awak tik. Gelaran tokoh, katakan betul. Sultan Alauddin Riayat Shah 1. Awak bracket. Awak tik. Ini saya dah ajar. Jadi semua ni awak kena tik. Macam tu. Mesti tik. Okey, bracket dan tik. Maknanya sudah disemak, sudah dibincang. Baik, kita sambung lagi soalan kelima. Baik, awak dah belajar dalam kelas yang pertama. Pusat Kesultanan Johor Riau ni dia berpindah-pindah. Okay, tadi soalan keempat, kita tahu pusat yang pertama, pusat pemerintahan yang pertama ialah Kota Kara Pekan Tua. Okay, itu soalan nombor 4. Baik, sekarang selepas Kota Kara Pekan Tua, pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau dia berpindah ke tempat lain. Baik, tengok yang ketiga. Okay, ada keratan buku teks di sebelah kanan awak tu nombor 3. Baik, nombor 3. Selepas Kota Kara Pekan Tua, pusat pemerintahan telah berpindah ke mana? Berpindah ke Kota Sayong Pinak. Dia pindah Pindah. Alright, kenapa pindah? Kita tengok. Mesti ada sebab. Okey, Kota Kara di Pekan Tua. Ini ayat yang pertama. Kota Kara di Pekan Tua telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun 1535. Maknanya, Kota Kara Pekan Tua tu kena serang. Okay, lepas kena serang, dimusnahkan pula. Siapa yang serang dan musnahkan? Portugis. Okay, bila? Tahun 1535. Baik, sekarang ini, apa yang Sultan Alauddin Riayat Shah 1 buat? Okay, bila Kota Kara di Pekan Tua dimusnahkan, Sultan Alauddin Riayat Shah pada titik yang kedua ini tiada pilihan, dia kena berundur. Okey? Berundur dan mesti membuka satu pusat pemerintahan yang baru. Okey, buka pula pusat pemerintahan yang baru. Itulah sebabnya kenapa pusat pemerintahan kedua dibuka pula di Kota Sayong. Okey? Kota Sayong. Saya bulat-bulatkan semua ni supaya awak nampak ini adalah poin penting. Baik. Sekarang ini kenapa berundur ke Kota Sayong Pinang? Mesti ada sebab. Okay, kita tengok soalan 5A. Okay, soalan 5A. Pusat pemerintahan Kota Sayong. Baik, kedudukan Kota Sayong. Baik, macam manakah kedudukan dia? Okay, tengok titik yang ketiga. Okay, sekarang saya tukar highlighter warna lain pula. Saya guna pen warna lain. Okey. Kawasan ini lebih selamat. Okey, itu jawapan dia. Kawasan ini lebih selamat. Jadi, jawapan 5A ialah kedudukan Kota Sayong lebih selamat. Itu jawapan dia. Kedudukan Kota Sayong lebih selamat. Baik. Kenapa lebih selamat? Okey, tengok soalan 5B. Menyukarkan kapal perang musuh melintasi sungai yang menyukarkan kapal perang musuh melintasi sungai yang apa? Sungai yang sempit. Okey, sungai yang sempit. Okay, sebab itulah pusat pemerintahan itu dipindahkan pula ke Kota Sayong. Selepas Kota Kara di Pekan Tua diserang dan dimusnahkan oleh Portugis. Baik, tengok soalan nombor 6 pula. Baik, kita pindah soalan nombor 6. Pusat pemerintahan Kota Batu. Baik, kenapa Kota Batu pula tiba-tiba pusat pemerintahan? Okey, asalnya kita ada Kota Kara Pekan Tua, kemudian ada Kota Sayong Pinang, kemudian tiba-tiba ada pula Kota Batu Johor Lama. Baik, sekarang tengok nombor 4. Pusat pemerintahan Kota Batu Johor Lama. Okey, tengok.
pada tahun titik pertama pada tahun 1540, Sultan Alauddin Riayat Shah I memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Batu Johor Lama. Okey, pindah lagi. Baik, kawasan ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Okey, jadi Kota Batu Johor Lama dengan Tanjung Batu ialah tempat yang sama. Okey, kalau keluar soalan jangan kata tak tahu pula. Okey, jangan kata cakap Kota Batu je. Tak sebut pula Tanjung Batu. Samalah tu, dah sebut dah kat sini. Baik, tengok soalan nombor 6A. Tengok kita bincang 6A. Okey. Kedudukan Kota Batu lebih. Baik, kenapa pusat pemerintahan dipindahkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I? Mesti sebab kerana kedudukan Kota Batu lebih strategik. Ini sebabnya. Okey, kedudukan Kota Batu lebih strategik. Baik, tengok soalan B. Sungai Johor yang apa dan apa? Jawapan dia Sungai Johor yang lebar dan dalam. Okey, Sungai Johor yang lebar dan dalam. Baik, apa kelebihan Sungai Johor yang lebar dan dalam kepada Sultan Alauddin Riayat Shah I? Apa yang dia nampak kelebihan tu? Okey, tengok soalan C. Memudahkan kemasukan kapal dagang. Okey, memudahkan kemasukan kapal dagang. Jadi bila sungai itu lebar dan lebih dalam, kapal yang lebih besar boleh masuk. Okey, kalau sungai itu sempit, sungai itu tak dalam, hanya perahu-perahu kecil je boleh masuk. Kapal dagang yang besar tak boleh masuk. Okey, jadi kalau tak boleh masuk maknanya urusan perdagangan itu akan terganggu. Baik, kita sambung lagi. Masih lagi di muka surat 62, tapi soalan seterusnya. Baik, soalan seterusnya yang di atas ini di atas ini saya tunjuk ke awak. Ini adalah daripada soalan Soalan yang ini menunjukkan pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau berpindah kepada 3 tempat daripada Kota Kara Pekan Tua tahun 1528, kemudian Kota Sayong Pinang pada tahun 1535 dan akhirnya ke Kota Batu Johor Lama tahun 1540. Baik, sebelum saya sambung, saya nak awak tengok dekat buku teks ni dalam buku teks. Saya ambil semua daripada buku teks. Tahukah anda? Alright. Kesultanan Johor Riau ini diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I. Ini awal-awal tadi kita dah sebut. Okey? Kemudian telah berkembang dan diperintah oleh Sultan daripada 2 keturunan. Ini saya nak awak tengok Ada 2 keturunan sultan sebenarnya yang memerintah Kesultanan Johor Riau. Okey. Dari tahun 1528, tahun 1528 hingga 1699. Pemerintahan Kesultanan Johor Riau diketuai oleh waris berketurunan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini adalah yang pertama. Kesultanan Melayu Melaka. Baik, manakala dari tahun 1699 sehinggalah 1824. Kegemilangan dan kemasyhuran Kesultanan Johor Riau diteruskan pula oleh Sultan berketurunan Bendahara Johor. Bendahara Johor. Inilah keturunan yang kedua. Jadi ada 2 keturunan raja yang memerintah. Awalnya daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian disambung oleh keturunan Bendahara Johor. Jadi kalau awak tengok soalan nombor 1 yang kita nak bincang ini, apakah faktor pemindahan pusat pemerintahan kerajaan Johor Riau dengan, kalau awak tengok di belah kiri awak ada gambar otak ni. Nampak gambar otak yang saya buatkan tu? Pada pendapat anda, mengapakah pemerintahan Kesultanan Johor Riau sering memindahkan pusat pemerintahan? Yang ini soalan ni. Soalan ni. Jadi,
Kalau buka buku teks ada gambar otak macam ni, okey? Ada gambar otak macam ni, ini menunjukkan soalan ini adalah soalan kebat. Okey? Jadi soalan nombor 1 ni soalan kebat ya, dia tanya, apakah faktor pusat pemerintahan kerajaan Johor Riau berpindah-pindah? Okey, kenapa pusat pemerintahan itu dipindah-pindahkan kepada 3 tempat? Okey, kenapa tak duduk satu tempat sahaja? Okey. Puncanya ialah kalau awak tengok Kota Kara, Pekan Tua, dia kena serang dengan Portugis. Okay? Kena serang dengan Portugis. Kemudian pindah pula ke Kota Sayong. Kota Sayong ni kawasannya lebih sempit. Okay? Lebih selamat. Okay. Baik, kenapa pindah-pindah? Jadi tujuan pemindahan di sini ialah untuk mengelakkan daripada ancaman ataupun serangan musuh. Okay? Okay, itu tujuan dia berpindah-pindah. Okay? Tolong cek jawapan awak sama tak dengan saya untuk memastikan ataupun untuk mengelakkan daripada diserang oleh pihak musuh. Okay, itu sebabnya berpindah. Okey, baik. Nombor 2. Kalau jawapan awak salah, tolong tulis jawapan yang betul ya, dekat jawapan awak salah. Okey. Baik, soalan nombor 2. 2 nilai murni yang boleh dicontohi melalui tindakan Sultan Alauddin Rayad Shah I mengembalikan kedaulatan kerajaan Kesultanan Melayu. Okey, apakah 2 nilai murni? Dia nak 2 nilai murni. Mana nak dapat? Daripada buku teks juga. Okey, tengok dia ayat di bawah ini. Okey, di bawah ni. Saya buat kotak ni. Kotak ni. Dekat sini jawapan dia ada. Sultan Alauddin Rayad Shah I telah meletakkan asas yang kukuh untuk pemerintahan seterusnya. Mengembalikan kewibawaan dan kedaulatan kerajaan Kesultanan Melayu. Baik, apakah 2 nilai murni? Tengok di sini Semangat gigih, ini nilai murni yang pertama. Dan usaha tanpa jemu. Ini nilai murni yang kedua. Jadi ini adalah semangat gigih P1, usaha tanpa jemu P2. Yang ditunjukkan oleh Sultan Alauddin Rayad Shah I wajar dijadikan iktibar oleh kita dalam menzahirkan semangat cinta akan negara. Jadi itu jawapannya. Baik, kita akan sambung perbincangan muka surat 63. Baik, sebelum saya mula menerangkan jawapan, saya nak semua orang screenshot dahulu. Okay, saya nak semua orang screenshot slide ini dan hantar kepada saya nanti sebagai bukti awak hadir kelas saya dan sudah menonton video dan sudah membuat pembetulan. Okay, screenshot slide ini sebagai bukti kehadiran, hantar kepada saya. Dengar awak akan screenshot 2 slide nanti. Ini yang pertama. Baik, soalan yang seterusnya muka surat 63. Soalan ini adalah tentang faktor serangan dalam perang 3 segi. Okay? Jadi ada satu perang dipanggil perang 3 segi berlaku di antara 3 kerajaan. Okay? Perang 3 segi antara 3 kerajaan Johor, Aceh, Portugis. Okay? Soalan di muka surat 63 buku Conquer. Dan kemudian gambar raja di belah kanan awak ini persaingan Johor, Aceh, Portugis ini. Yang ini saya dapatkan daripada buku teks. Okey? Baik. Soalan bertanya, apakah faktor serangan? Soalan atau apakah faktor serangan Johor ke atas Portugis? Okey, soalan pertama. Kenapa Johor serang Portugis? Jawapan semua boleh dapat daripada segitiga tu. Okey, yang pertama, apakah faktor serangan Johor ke atas Portugis? Okey, so Johor ke atas ni warna biru. Johor serang Portugis. Baik, kenapa? Jawapan dia ini. Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Okey? Sebab Sultan yang memerintah Johor, Kesultanan Johor Riau ni asalnya daripada Melaka, Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka. Jadi Johor tu diserang Portugis, tujuannya adalah untuk merampas semula Melaka daripada Portugis. Itu soalan yang pertama. Baik, kita pindah soalan kedua pula. Okey, sekarang soalan yang kedua.
Kenapakah Portugis serang Johor pula? Apakah faktor yang menyebabkan serangan Portugis ke atas Johor? Tengok segitiga di balik. Portugis serang balik Johor. Sebab apa? Okey, jawapan ni yang kat dalam segitiga ni. Portugis menyerang Johor kerana adanya Pakatan Johor dan Aceh. Itu jawapannya. Portugis menyerang Johor kerana adanya Pakatan Johor dan Aceh. Baik, kita buat pula yang ketiga. Kenapa Aceh serang Johor pula? Aceh pun serang Johor juga. Ni Aceh. Kita tengok Aceh. Aceh serang Johor. Sorry lah, warna kuning saya ambil pula. Kurang jelas pula Aceh serang Johor. Kenapa Aceh serang Johor? Tujuan dia kerana Aceh menyerang Johor kerana perdagangan Aceh tergugat. Okey, Aceh menyerang Johor kerana perdagangan Aceh tergugat. Harap-harap nampaklah warna kuning tu. Okey, yang terakhir sekali nombor 4. Apakah faktor serangan Aceh ke atas Portugis? Kenapa Aceh pula serang Portugis? Okey, jadi Aceh serang pula Portugis. Okey, tujuannya di bawah ini. Aceh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis hendak menguasai perdagangan Aceh. Okey, jadi semuanya ada sebab masing-masing. Okey, orang ni serang orang ni, macam itulah. Okey, kita sambung lagi. Baik, muka surat 63 masih lagi muka surat 63. Kita nak lihat apakah cabaran Kesultanan Johor Riau. Okey, apakah cabaran-cabaran yang dia hadapi. Baik, cabaran yang di sini yang dituliskan pertama kat sini, Perang Johor Jambi. Ada Perang Johor Jambi. Alright. Apa yang berlaku di sini? Tengok titik yang pertama. Johor menuntut wilayah tungkal daripada Kerajaan Jambi. Okey. Krisis dan peperangan berlaku dari tahun 1659 hingga 1679. Baik, tengok soalan sekarang, soalan nombor 1. Pada bulan Jun 1679, Johor menghadapi serangan daripada Jambi. Okey, apa yang berlaku? A. Johor berjaya apa? Okey, kita tengok Okey, Johor menyerang Jambi. Okey, Johor menyerang Jambi pada bulan Jun 1679. Okey, sekarang tengok ayat yang kedua. Ini penting. Jambi tewas dan tunduk di bawah Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Jadi, jawapan E apa? Johor berjaya menewaskan Jambi. Okey, saya ulang balik. 1A, apa yang berlaku di sini? Johor berjaya menewaskan Jambi. Okey, Johor berjaya menewaskan Jambi. Okey, soalan B. Jambi tunduk di bawah kuasa. Okey, Jambi tunduk di bawah kuasa siapa? Kita tengok jawapan di situ. Jambi tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau. Okey, Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Okey. Itu jawapan dia. Johor tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Baik, sekarang kita tengok cabaran Kesultanan Johor Riau masih lagi di muka surat 63. Ini adalah cabaran kedua yang berlaku Cabaran kedua yang berlaku iaitu konflik antara Bendara Tun Habib Abdul Majid, okey, Bendara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksamana Tun Abdul Majid. Silap ni Ni bukan Majid ni. Allah, saya perasan lah pula. Bukan Laksamana Tun Abdul Majid ni. Laksamana Tun Abdul Jamil. Jamil. Allah. Sorry silap. Saya tersilap lah. Tak perasan lah. Waktu rakaman ni berperasan. Aduh. Sorry anak-anak. Bukan Majid. Ini Jamil. Okey. Jadi Laksamana Tun Abdul Jamil. Okey. Tengok soalan A. Laksamana Tun Abdul. Salah juga Laksamana Tun Abdul Jamil juga. Baik. Baik, kita tengok kepada keratan Kutas nombor 3, konflik pembesar.
Baik, apakah konflik yang berlaku? Konflik berlaku antara dua individu hebat Bendahara Tun Abdul Majid, individu yang pertama Bendahara Tun Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil. Apa sebab berlaku krisis antara mereka? Kenapa ada konflik di sini? Kerana untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okay, itu sebabnya berlaku konflik di sini antara dua individu ini. Baik. Apa yang terjadi selepas itu? Konflik itu berakhir. Akhir sekali, kenapa berakhir? Kerana berlakunya pengunduran. Siapa yang berundur di sini? Laksmana Tun Abdul Jamil telah berundur ke Terengganu. Jadi soalan A, soalan nombor 2A, berlaku konflik antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil. Laksmana Tun Abdul Jamil, jawapan di sini ialah berundur ke Terengganu. Okey, Laksmana Tun Abdul Majid, Laksmana Tun Abdul Jamil berundur ke Terengganu. Baik, soalan B, apa terjadi kepada keturunan bendahara? Okey, apa terjadi kepada keturunan bendahara? Okey, tengok titik yang ketiga. Keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Jadi jawapannya ialah kembali berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okey, Tun Habib meninggal dunia dan dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana. Okey, Bendahara Padang Saujana. Jawatan bendahara digantikan oleh anaknya. Siapa anaknya? Tun Abdul Jalil. Okey, dan kalau lihat gambar sebelah ini, gambar makam ini adalah makam Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Okey. Alright. Baik, seterusnya, apakah cabaran Kesultanan Johor Riau yang seterusnya? Cabaran seterusnya ialah ancaman Raja Kecil. Siapa Raja Kecil ni? Baik, Raja Kecil dia telah menyerang Johor pada tahun 1718. Kenapa dia menyerang? Kerana dia menuntut tahta kerajaan Johor. Okey, apa yang dia kata? Baginda mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah I. Siapa Sultan Mahmud Shah I ni? Gelaran dia ialah Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Famous gelaran ini, cubalah cari nanti. Ada satu filem pun pasal Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni. Baik, dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Baik, kemudian apa yang berlaku seterusnya? Tengok titik kedua. Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah IV. Okey, telah meminta bantuan siapa? Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Baik. Tengok kembali kepada soalan nombor 3. Pada tahun 1718, Johor menghadapi serangan Raja Kecil. Baik, soalan A. Raja Sulaiman mendapatkan bantuan daripada siapa? Jawapannya ialah Opu Bugis 5 bersaudara. Inilah dia. Okey, Opu Bugis 5 bersaudara. Baik, kemudian Raja Sulaiman ditabalkan sebagai apa? Tengok kepada titik yang ketiga. Raja Kecil dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okey? Jadi Raja Sulaiman, soalan B ini ditabalkan sebagai apa? Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Itulah dia jawapan soalan B. Okey, soalan B. Okay, Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah.
Okey, soalan C. Daing merewah. Okey, daing merewah. Dilantik sebagai apa? Okey, kita tengok kat sini. Dekat masih lagi di titik yang ketiga titik yang ketiga, tapi ayat yang kedua baris akhir ni, daing merewah dilantik sebagai yang di-Pertuan Muda atau yang Tuan Muda Bugis. Yang pertama di Johor. Jadi jawapan di sini, daing merewah dilantik sebagai apa? Yang di-Pertuan Muda atau yang Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. Baik, muka surat terakhir kita akan bincang muka surat 64. Strategi Kesultanan Johoriah menghadapi cabaran. Okey. Faktor yang pertama diberikan memindahkan pusat pemerintahan. Kenapakah pusat pemerintahan sering berpindah? Okey, soalan A, pusat pemerintahan kebanyakannya terletak di sepanjang apa? Jawapannya terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor. Okey, soalan B, tujuan sering memindahkan pusat pemerintahan. Okey, kita boleh dapat kat sini, ayat terakhir di sini, pusat pemerintahan sering berpindah disebabkan oleh yang pertama, strategi ketenteraan. Ini yang pertama, strategi ketenteraan. Yang kedua, gunakan ayat strategi lagi, soalan yang B, yang kedua, strategi pertahanan. Strategi pertahanan. Dan yang ketiga, muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Okey, ini soalan B bukan soalan A, saya silap ni. Soalan B. Tujuan sering memindahkan pusat pemerintahan, yang pertama strategi ketenteraan. Yang kedua strategi pertahanan. Dan yang ketiga, muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Baik, apakah strategi kedua Kesultanan Johoriah menghadapi cabaran? Okey. Strategi yang kedua ialah membina kota pertahanan. Okey, siapakah tokoh pengasas kota Kara? Okey. Siapakah tokoh pengasas? Awak lihat di dalam keratan putih ini, titik yang pertama, dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I. Jadi tokoh pengasas kota Kara ialah Sultan Alauddin Riayat Shah I. Okey, itu jawapan yang pertama. Soalan A. Sekarang soalan B. Ciri-ciri kota Kara. Yang pertama, terletak di Kuala Sungai Telur. Okey, Kuala Sungai Telur. Yang kedua, mempunyai apa setinggi 40 kaki 12 meter? Jawapannya mempunyai pagar dibuat dengan pancang kayu besar. Okey. Mempunyai pagar dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki 12 meter. Okey, 40 kaki ataupun 12 meter. Dan soalan terakhir diperkuat dengan so kita tengok titik yang ketiga, diperkuatkan dengan bedil. Itu yang pertama. Dan jawapan kedua ialah meriam. Okey. Baik, sebelum saya sambung, saya nak semua orang screenshot slide ini. Screenshot slide ini sekarang. Okey, ini awak kena hantar kepada saya. Jadi ada dua slide awak kena screenshot. Dua-dua ini awak PM saya sebagai bukti kehadiran. Baik. Strategi Kesultanan Johoriah menghadapi cabaran yang terakhir. Okey. Di strategi yang terakhir ialah strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey, soalan pertama, faktor dasar berbaik-baik dengan Belanda. Apakah faktor dasar berbaik-baik dengan Belanda? Okey, awak boleh dapat jawapan daripada kotak pink yang pertama. Ini keratan Kutas. Ini yang pertama. Kita tengok jawapan dia daripada sini. Apakah faktor dasar berbaik-baik dengan Belanda? Jadi kalau dia kat atas ni, hubungan Johor-Belanda. Okey. Jadi, tujuan dia adalah untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Okey. Untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Itu jawapan A. Baik, yang terakhir soalannya B, bantuan Johor kepada Belanda.
Ada 5 jawapan. Apakah bantuan Johor kepada Belanda? Yang pertama, membantu mengangkut peralatan perang. Yang kedua, membuat tapak meriam. Yang ketiga, menggali parit kubu. Yang keempat, menyekat musuh lari ke dalam hutan. Yang kelima, menaikkan semangat tentera Belanda. Okey, jadi kesemua jawapan awak boleh dapat daripada kotak kedua di bawah. Okey, juga daripada buku teks. Baik, itu sahaja yang kita nak bincang. Harap-harap semua orang akan hantar kepada saya bukti kehadiran. Okey, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.